Selain daripada surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan beberapa lagi surah lain yang nama binatang juga. Ada beberapa surah nama binatang. Yang terkenal sekali adalah surah Al-Baqarah, surah yang kedua, lembu betina, yang kita dah sebut tentang penamaan suratul Baqarah. Kemudian yang kedua adalah suratun Nahli, surah berkenaan dengan lebah, yang itu surah yang ke-16. Yang ketiga suratun Naml, iaitu surah berkenaan surah yang ke-27, surah yang menyebut tentang semut, dan ada pandangan juga yang menyebutkan surah itu dinamakan dengan suratul Hudhud, cerita tentang burung tu. Kemudian yang keempat, suratul Ankabut, surah yang kita baca tadi, cerita tentang laba-laba dan rumahnya, yang menyebut perbandingan tentang orang yang bergantung kepada selain daripada Allah seumpama sarang laba-laba. Inna awhanal buyuti labaitul ankabut, yang kita dah jumpa dah beberapa ayat sebelum tu kan. Dan yang terakhir, surah yang kelima, yang nama betul-betul dengan nama binatang adalah surah, last sekali, ini tak boleh jawab fil tuan-tuan. Surah Al-Fil, surah Al-Fil, iaitu dalam juzuk yang ke-30. Ada lagi nama, tapi dia tidak secara langsung yang menyebut tentang binatang, iaitu surah Al-An'am, yang kita dah sebut tentang penamaan dia. Kerana maksud Al-An'am ini adalah, itu ceramah Isra Mi'raj, Ustaz tu dah sebut lah makna Al-An'am, makan Maggi banyak. Tak ingat? Jadi suratul An'am adalah binatang ternakan, binatang ternak. Kemudian ada surah yang nama secara tidak langsung, iaitu surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat itu dia maksudnya kuda perang, tapi dia tidaklah menggunakan nama binatang secara langsung. Baik, hari ini kita sambung penamaan, ciri-ciri penamaan surah-surah Al-Quranul Karim, iaitu kita masuk pada suratul Anfal, surah Al-Anfal. Tuan-tuan sambil-sambil boleh rujuk suratul Anfal, iaitu adalah surah yang ke-8 dalam susunan mushafi. Dan ada pendapat yang mengatakan bahawa surah, walaupun dia punya bilangan ayatnya adalah 75 ayat, tapi ada yang mengkelaskan ataupun memasukkan suratul Anfal adalah salah satu daripada surah As-Sab'u At-Tiwal, iaitu 7 surah yang panjang, kerana dia duduk masih lagi dalam kumpulan awal-awal sebelumnya suratul A'raf, juga surah yang panjang, dan selepasnya adalah selepas surah Al-Anfal adalah surah At-Taubah. Jadi surah yang panjang-panjang, maka dia juga ada digolongkan dalam surah yang panjang. Dan pendapat yang kuat mengatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah, walaupun ada beberapa ayat yang dikatakan turun di Makkah. Dan ada 1231 perkataan, 5294 huruf di dalam surah Al-Anfal ini. Dan kalau dari sudut susunan tanzili ataupun dari sudut penurunan, surah ini adalah surah yang ke-88. Kerana surah Madaniyah ni adalah kebanyakannya adalah surah-surah yang kemudian diturunkan kepada Rasulullah SAW selepas perang Badar, berlakunya perang Badar,
pada tahun 2 Hijrah dan kalau kita tengok nanti bahawa antara isi kandungan surah Al-Anfal ini adalah berkenaan dengan kisah peperangan Badar, ataupun banyak isi kandungan suratul Anfal ini menyebut tentang al-jihadu fi sabilillah, jihad pada jalan Allah, dari segi kaedahnya, dari segi persediaannya, dan beberapa perkara, termasuk pembahagian harta rampasan perang. Kerana kalau perang ini kadang-kadang mendapat harta rampasan perang atau disebut sebagai ghanimah. Kemudian ada tawanan perang pun disebut dalam suratul Anfal. Kemudian apabila dalam kandungan ini kerana dalam surah ini menyebut tentang al-jihadu fi sabilillah, perjuangan pada jalan Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mempertegaskan dalam surah ini bahawa hakikat kemenangan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bantuan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang dalam surah ni Allah sebut wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan itu melainkan dari sisi Allah, kurniaan daripada Allah. Dan Allah juga sebut dalam surah ini bagaimana Allah menurunkan ataupun Allah mengutuskan malaikat Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi bantuan kepada tentera Islam. Dalam ayat ini juga kita selalu baca yang mana Allah kata iz ramaita wa ma ramaita, tidak kamu yang melemparkan tombak itu, sebaliknya Allah yang melemparkan. Maksudnya Allah yang bagi kekuatan kepada tentera Islam. Dan kalau kita baca kisah peperangan Badar itu, bagaimana Allah memberikan pertolongan dalam pelbagai bentuk, termasuk dari sudut ketenangan. Allah bagi ketenangan pada tentera Islam dengan sebelum daripada mereka masuk medan Badar itu, pada malam itu turun hujan dan mereka dapat tidur dengan senyenyak-nyenyaknya, dan menyebabkan mereka hilang atau lupa semua kerisauan, keraguan tentang tentera atau kumpulan yang mereka nak bertembung pada esoknya. Kerana pada sebagaimana kita sebut dalam surah Al-Badar ini, asalnya tentera Islam keluar itu adalah untuk menyekat kafilah dagang ataupun kumpulan dagang Abu Sufyan yang balik daripada berdagang, dan mereka nak ambil ataupun nak menyekat dengan sebagai satu qisas atau balasan, kerana mereka masa mereka berhijrah dulu, mereka telah tinggalkan ataupun mereka dihalang daripada bawa semua harta mereka masa hijrah selai pinggang. Jadi mereka nak serang itu adalah sebagai satu kisah pembalasan balik, kerana mereka telah untuk nak ambil benda itu. Tapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau mereka bertembung dengan kafilah dagang Abu Sufyan, mereka tu bukan dengan senjata yang lengkap, setakat sebagai pengawasan saja. Kan? Tidaklah satu cabaran yang begitu kuat. Sebaliknya Allah takdirkan bukan kumpulan itu yang mereka hadapi, tapi mereka terpaksa menghadapi 1000 kekuatan tentera yang diketuai oleh Abu Jahal, dan diketuai oleh dan kuncu-kuncunya dengan siap persediaan perang dan sebagainya. Sedangkan tentera Islam pada masa itu hanya lebih daripada 300 tentera. Jadi datang keraguan kepada tentera Islam ni macam-macam. Jadi Allah bagi pertolongan, malam tu mereka tidur lena, menyebabkan hilang sebahagian besar daripada punya keraguan ataupun kebimbangan tersebut. Dan akhirnya juga disentuh tentang dalam surah Al-Anfal ini bagaimana Islam ni menawarkan ataupun mengutamakan damai dari perang jika musuh menawarkannya.
Tak tahulah, tak dikiralah apa perancangan musuh, tapi kalau mereka nak berdamai maka kena terima perdamaian tu sebagaimana disebut dalam surah Al-Anfal, wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul alim. Kalau mereka menawarkan perdamaian maka hendaklah kamu terima, dan yang lain, urusan yang lain tu wa tawakkal 'ala Allah, kamu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Islam mengutamakan perdamaian daripada peperangan. Kerana perang ni dia akan ada mudarat lah. Mudarat pada musuh dan juga mudarat kepada Islam. Baik, kita terus pada penamaan Suratul Anfal. Dinamakan sebagai Al-Anfal. Al-Anfal yang bermaksud harta rampasan perang yang jelas ataupun disebutkan pada awal surah. Ini antara surah yang nama dia adalah diambil daripada awal-awal surah lagi. Dah ada nama dia. Iaitu maksud Al-Anfal tu adalah harta rampasan perang. Nanti kita tengok dalam slide yang seterusnya. Kemudian selain daripada nama Al-Anfal ini, surah ini juga ada dinamakan juga dengan nama Surah Al-Badar, kerana kisah Perang Badar banyak disebutkan dalamnya, dan bermula daripada, kalau tuan-tuan tengok, kisah Perang Badar ini bermula daripada ayat yang kelima. Kemudian seterusnya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang peristiwa Perang Badar, iaitu perang yang pertama berlaku dalam sejarah Islam. Ini ayat yang pertama, saya potong-potong beberapa potongan supaya kita jelas tengok dia punya maksud dia. Ayat yang pertama surah Al-Anfal dimulakan dengan yas'alunaka 'anil anfal. Maksudnya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Kerana ini adalah perang yang pertama, tidak ada pengalaman lagi dan sebagainya, tiba-tiba dapat kemenangan dan dapat pula harta rampasan perang. Maka apa yang nak buat dengan rampasan perang? Kerana dalam kesempatan yang lain Nabi SAW pernah menyebut bahawa kalau mereka berperang, maka hasil peperangan itu akan dapat kepada orang yang berperang. Ini dalam hadis ni. Jadi ini perkataan Al-Anfal bermaksud harta rampasan perang. Kerana ada satu lagi istilah yang berkaitan dengan harta rampasan perang, iaitu ghanimah. Ada sedikit perbezaan di antara ghanimah. Kalau secara umumnya samalah harta rampasan perang, tapi kalau dikhususkan dia ada sedikit perbezaan di antara Al-Anfal atau Naflun ini dengan ghanimah. Kerana perkataan anfal ni asal daripada perkataan naflun ni bermaksud tambahan. Maka para ulama tafsir dan termasuk ulama fiqh, kerana harta rampasan perang ni masuk dalam bab fiqh juga, menyatakan bahawa al-anfal ini adalah harta rampasan atau pemberian daripada harta rampasan perang yang di luar daripada ghanimah. Sama ada perkara itu ditentukan oleh khalifah atau sultan untuk sebagai motivasi kepada pejuang-pejuang ini. Selepas dibahagikan, kerana harta ghanimah ini nanti kita tengok dalam ayat dalam surah Al-Anfal juga menyebut tentang pembahagian ghanimah, iaitu 1/5 kepada Allah dan Rasul, orang anak yatim dan sebagainya, dan 4/5 harta ghanimah itu akan diberikan kepada pejuang-pejuang. Jadi yang Al-Anfal ini adalah tambahan daripada tu. Yang tu dia dapat juga. Tapi Al-Anfal ini sebagai tambahan, diambil daripada yang 1/5 ataupun diambil daripada sebelum daripada dibahagikan ghanimah tersebut, sebagai satu motivasi ataupun sebagai tambahan kepada pejuang-pejuang ni yang mempertaruhkan nyawa dan sebagainya untuk mempertahankan Islam. Kerana Nabi sebut dalam ni, Nabi sebut dalam hadis yang panjang ni, ada yang pendek tapi yang versi ada yang panjang ni,
An Ibni Abbas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin man fa'ala kaza wa kaza falahu minal nafli kaza wa kaza. Siapa yang buat berjuang begini-begini maka dia akan dapat harta rampasan perang banyak ni banyak ni. Qala fataqaddama al-fityanu wa lazima al-mashyaqatu ar-rayati falam yabrahuha falamma fataha Allahu alaihim qala al-mashyaqatu kunna rid'an lakum law in hazamtum la fit'um ilaina fala tazhabu bil maghnami wa nabqa fa abal fityanu wa qalu ja'alahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lana fa anzalallah yas'alunaka 'anil anfal. Maksudnya ataupun mafhumnya Rasulullah kata siapa yang buat berjuang begini-begini maka mereka akan dapat harta rampasan begini. Maka dengan saranan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni maka orang-orang muda yang berjuang ni jadi semangat kerana mereka nanti mereka akan dapat ada sedikit habuan. Maka orang muda ni semangat. Kemudian orang tua ni maka dia kata tinggallah orang tua ni, maksudnya orang muda ni semangat dan mereka duduk barisan depan, tinggallah orang yang tua ni duduk jaga bendera je, maksudnya cover di bahagian belakang. Jadi bila dah menang maka orang-orang muda ni nak tuntutlah apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila orang muda tuntut maka orang tua pun tuntut juga. Kami pun nak juga sebab kamilah yang jaga belakang ni, kalau kami tak jaga belakang ni kemungkinan kamu juga tak akan menang ataupun kamu akan diserang. Kami yang duk jaga belakang melindungi kamu daripada belakang, kami patut dapat bahagian juga. Tapi orang muda ni kata Rasulullah dah sebut kami yang qalu ja'alahu Rasulullah dah bagi dekat kami kan. Jadi ada sedikit perselisihan dari segi pembahagian harta rampasan perang itu. Ada ada perselisihan. Masing-masing duk tanya siapa yang layak dapat. Maka akhirnya Allah turun. Bila tanya Nabi, Nabi tak bagi jawapan sehinggalah turun ayat pertama dalam suratul Anfal, wa yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang ayat ataupun tentang harta rampasan perang. Dan Allah guna, kalau kita tengok perkataan itu, Allah gunakan fi'lul mudhari', yang itu maksudnya berterusan. Bukan walaupun benda ni dah berlaku. Mereka tanya, boleh saya guna fi'lul madhi, tetapi Allah gunakan uslub atau fi'lul mudhari' itu maksudnya berterusan. Benda yang masih lagi berlaku, maksudnya fi'lul mudhari' itu nak sebut kata bahawa persoalan harta ini dia akan selalu jadi pertikaian antara manusia, menyebabkan manusia berselisih kan. Masalah harta, masalah kewangan, masalah duit ini dia akan jadi masalah pada manusia dan sentiasa mereka ni duk tanya-tanya tentang pengurusan kewangan dan sebagainya. Itu isu yang sentiasa berlaku sebagai peringatan kepada manusia supaya uruskan ataupun jaga ataupun belanja permasalahan kewangan ini dengan cara yang dibenarkan atau menepati syarak dan adil. Dan bila sahabat-sahabat bertanya tentang harta rampasan perang itu, maka Allah jawab, qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah harta rampasan perang itu terserah bagi Allah dan bagi Rasulnya untuk menentukan pembahagian. Jadi, maksudnya tentera-tentera Islam tak boleh nak tentukan sendiri, nak berebut dan sebagainya. Maksudnya harta rampasan perang ini mestilah mengikut ketentuan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul. Kemudian turunlah ayat 41 yang menyebut tentang 1/5 untuk Allah dan Rasul dan juga orang anak yatim dan sebagainya, dan 4/5 itu untuk orang-orang yang berperang atau berjuang pada masa tersebut. Allah kata ini adalah harta rampasan perang ini tak boleh bagi ikut suka, tapi kena ikut aturan Islam. Dan fattaqullah wa aslihu zata bainikum wa ati'ullah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Karena sebelum tu orang Islam dah jadi
selisih pendapat, berbeza-beza pendapat kerana nak dapatkan harta tu, maka Allah kata ini kena ikut aturan Allah dan Rasul, dan maka kamu dah buat kesilapan, fattaqullah, segeralah kamu bertakwa kepada Allah dan perbaiki keadaan perhubungan di antara kamu yang telah bersisih, serta taatlah kepada Allah dan Rasul, maksudnya ikut apa yang Allah tentukan jika betul kamu orang-orang yang beriman. Allah perintah supaya sahabat-sahabat orang Islam supaya segera fattaqul ni, huruf fa tu fattaqullah, pada perkataan ittaqu tu fa tu adalah huruf ataf. Huruf ataf fa ni maksudnya dia berlaku, dia nak menyambung di antara ayat, nak menceritakan tentang peristiwa yang berlaku selepas itu, tempoh ataupun di antara dua perkara ataupun dua peristiwa. Kalau ada fa ni maksudnya dia segera, benda tu berlaku segera, selepas daripada satu ke satu. Kalau guna atas semua dia lambat sikit, dia ada masa. Kalau fa fattaqullah, segeralah kamu bertakwa ataupun kembali takwa ikut perintah Allah. Kan dalam surah Yasin disebut kun fayakun, ada fa tu kan, fa itu adalah fa ataf, fa ni adalah segera, kun jadi maka dia terus jadi. Kun fayakun. Ada ayat yang contohnya, ada contoh di sini. Kalau kita tengok dalam suratul Kahfi, masa ashabul kahfi itu masuk dalam gua, Allah kata fadarabna ala azanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna, kami tidurkan mereka, kami tutup. Fa tu bila mereka masuk dalam gua tu mereka terus tertidur. Fadarabna, segera. Kemudian summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Summa huruf ataf tapi dia lama. Summa ba'asna, kemudian kami bangkitkan mereka. Berapa lama? Memang lama, 300 tahun. Kan summa ni adalah benda yang lama. Kalau dalam ayat tentang tentang proses kejadian manusia tu dia guna summa guna daripada nutfah kepada alaqah dan sebagainya. Itu nak cerita tentang huruf ataf lah. Kalau tuan-tuan jumpa fa dan summa, fa tu benda yang berlaku tu segera, dan kalau summa dia akan berlaku tu tempoh yang lama. Tadi kita jumpa ayat dalam surah Al-Ankabut tu, kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Kemudian kamu setiap yang hidup ni akan mati. Maksudnya kita bila dijadikan dalam perut ibu tu, Allah dah tentukan kita punya ajal maut. Summa ilaina, kemudian bila yang kita nak mati tu, summa ilaina turja'un, kemudian kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Tempoh dia panjang. Ada 10 tahun, ada 20 tahun, ada 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Itu summa. Baik, sambung balik suratul Anfal ni. Kemudian ini suratul Anfal ayat yang pertama menyebut tentang bahawa ada tambahan, dan pembahagian tu adalah mengikut apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka tak boleh nak tentukan sendiri. Kemudian turunlah ayat 41 ni menyebut tentang ghanimah atau harta rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu walir rasul walizil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Dan ketahuilah bahawa apa saja yang kamu dapati sebagai harta rampasan perang, maka sesungguhnya 1/5-nya dibahagikan untuk jalan Allah dan Rasulnya, dan untuk kerabat Rasulullah SAW, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ibnu sabil, yakni orang musafir yang keputusan terputus sumber ataupun berbekalan. Jadi ini 1/5. Kemudian dan yang lebihnya tu adalah untuk 4/5 lagi adalah untuk orang yang turut serta dalam peperangan tersebut. Dan Allah sambung ayat ni, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'ani wallahu ala kulli syai'in qadir.
maka hendaklah kamu ikut yang tadi ni khumusahu. Dan 1/5 jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan oleh kami, yakni Allah, kepada hamba kami Muhammad pada hari Furqan, iaitu hari bertemunya dua angkatan tentera antara Islam dan kafir di medan perang Badar. Dan ingatlah Allah Maha Kuasa dari tiap-tiap sesuatu. Jadi ini adalah ketetapan. Ada ulama tafsir yang menyebutkan bahawa ayat 41 ni adalah ayat yang memasukkan ayat yang pertama tadi, ataupun membatalkan hukum kerana disebut secara umum. Maka ayat 41 ni dia sebut secara khusus hukum pembahagian harta pusaka. Tapi di sana tadi macam saya sebutkan tadilah, cuma yang anfal itu adalah tambahan, yang ghanimah ni adalah yang tetap. Yang tetap tu iaitu 1/4 untuk pejuang dan 1/5 itu adalah untuk Rasul, untuk yang sebagaimana disebut tadi. Dan tambahan tu maksudnya ada kalau selepas daripada zaman Rasulullah, zaman pemerintahan Islam, khalifah dan sebagainya, maka yang yang al-anfal ini adalah ditentukan ataupun berdasarkan kepada khalifah atau pemerintah Islam. Dia nak bagi kepada siapa dan banyak mana sebagai tambahan. Dan ghanimah ini juga adalah salah satu dalam satu hadis yang lain menyebutkan pemberian harta ghanimah atau harta rampasan perang ini adalah salah satu daripada keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis sahih yang disebut, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku, yakni Nabi kata, aku ni diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seseorang pun daripada rasul-rasul sebelum daripada aku. Yang pertama, Nabi diberi keistimewaan nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nabi ini diberikan kegerunan pada musuh dengan tempoh selama sebulan. Orang nak lawan Nabi itu dia dah rasa gerun selama sebulan. Itu kelebihan Nabi, kegerunan musuh kepadanya selama sebulan perjalanan. Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli. Dan dijadikan bagiku bumi ini sebagai tempat yang suci, tempat sujud yang suci. Masjidan tu maksudnya tempat sujud. Asal daripada perkataan sajadah, maka jadi isi makan atau tempat masjid, tempat sujud, dan bersih atau suci. Dan maksudnya dia boleh semayang di mana-mana. Umat Muhammad boleh semayang di mana-mana, tak nanti nak semayang jumpa masjid, surau, musalla baru nak semayang. Maksudnya kalau masuk waktu semayang, maka boleh semayang di mana-mana kerana dijadikan bumi itu sebagai tempat sujud dan suci. Yang ketiga, wa uhillat li al-maghanim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan bagiku harta ghanimah yang tidak dihalalkan kepada rasul-rasul yang sebelumnya. Nabi Muhammad diberikan keistimewaan untuk dapat harta ghanimah dan yang tak diberi kepada rasul-rasul sebelumnya. Dan yang keempat, wa u'titu asy-syafa'ah, aku diberi syafaat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi kemuliaan kepadanya untuk dia boleh bagi syafaat kepada umatnya. Dan sebab itulah kita nak kena patuh dan ikut. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasulullah bawa hendaklah kamu ikut, apa yang dia tegah hendaklah kamu tinggalkan. Kita kena ikut sunnah ataupun apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhannya, kerana kita bimbang esok hari kiamat kalau kita tak ikut Nabi, berpandukan apa yang dibawa oleh Nabi, Quran Sunnah, bimbang-bimbang takut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak mengaku kita sebagai umatnya. Kalau dia tak mengaku kita sebagai umatnya, tak dapat kita syafaat Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kita sangat-sangat berhajat kepada syafaat itu. Kita ni banyak salah, banyak dosa dan sebagainya. Yang kelima, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Dan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kerana nabi-nabi yang sebelumnya diutuskan kepada kaumnya secara khusus, satu-satu kaum, tapi aku diutuskan kepada manusia keseluruhannya, umat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh umat. Itu kelebihan juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya pada pagi yang mulia ini, kita dah dapat faham dari sudut makna ataupun penamaan suratul Anfal, iaitu surah yang ke-8, iaitu dinamakan sempena dengan perselisihan ataupun harta rampasan perang, khususnya kepada perang Badar yang berlaku pada tahun kedua Hijrah. InsyaAllah. Surah At-Taubah lepas ni kita dah sebut dah dulu nama dia penamaan. Tuan-tuan balik tengok nota di rumah. Ada kan? Ada. Jadi itu dan seterusnya kita akan masuk pada surah-surah yang lain. Kesimpulannya, pastikan niat kita apabila berjuang melawan musuh-musuh Islam, niat kita itu adalah niat yang benar, iaitu kerana Allah, dan kita kena kenal pasti siapakah musuh Islam yang sebenar. Kerana kita bimbang kita berperang sama-sama Islam ataupun memusuhi sesama Islam. Kita buang masalah kalau kita tidak mengenali siapa musuh Allah yang sebenar. Kita melawan mereka bukan kerana dendam atau kepuasan peribadi, sebaliknya kita melawan mereka semata-mata kerana menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar memerangi golongan yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita tidak memusuhinya secara peribadi, tetapi kerana pegangan dan prinsip mereka yang memusuhi Islam. Jadi itulah, moga-moga kita dapat menghayati erti perjuangan yang sebenarnya, supaya perjuangan kita lawan musuh Allah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa itulah yang dapat disampaikan pada pagi ini yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk perhatian diri saya dan tuan-tuan. Salah dan silap saya mohon jutaan kemaafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahyi wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil 'ilm wa sahhil lana abwaaba fadlik wa atmim lana nurana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.